Bismillahirrahmanirrahim. Saya mengambil kesempatan ini menjunjung kasih atas titah Tuanku Agung pada istiadat pembukaan penggal Parlimen minggu lalu. Saya menyambut baik titah Tuanku mengenai peranan Parlimen sebagai semak dan imbang, bukan sahaja melibatkan pembangkang dan kerajaan, tetapi penyokong kerajaan seperti kami perlu diberikan kebebasan untuk menegur dan mengkritik apa juga dasar, apa juga perjalanan pentadbiran seharian kerajaan. Syaratnya kena berfakta dan berasas. Barulah semak dan imbang itu sihat dan berkesan. Mereka yang berkuasa jangan pula terasa hati dan bersikap menghukum bila ditegur. Kita di sini sama-sama untuk perbaiki mutu penyampaian dan cara pelaksanaan kepada rakyat. Tuan Yang di-Pertua, Rabu lalu saya mendengar dan meneliti jawapan daripada Yang Berhormat Timbalan Menteri Petra mengenai peruntukan bagi menyelesaikan isu air di Sabah. Secara spesifik, isu bantuan segera 320 juta ini diumumkan pada Jun 2023 lagi. Saya ringkaskan kronologinya. Jun 2023 diluluskan 320.25 juta dan pelaksanaan projek dijangka 6 hingga ke 8 bulan. Mei 2024, kira-kira setahun selepas itu tiada kemajuan. Bantuan yang dikatakan segera tersebut masih tidak sampai-sampai. Julai 2024, Menteri Kerja Raya Sabah kata Julai atau Ogos proses perolehan selesai. Terbaru Februari 2025, kita dimaklumkan SST dijangka keluar pada suku kedua tahun 2025. Dan bantuan segera tersebut yang hanya dapat dilaksanakan setelah 2 tahun bukan 320 juta ya, ianya 300 juta. 200 juta memang telah diluluskan di bawah RMK 12 yang mana hanya 100 juta sahaja tambahan peruntukan yang diluluskan. Dan lagi, pengumuman tersebut berbentuk pinjaman, bukan bantuan secara one off atau grant begitu. Maksud dia kerajaan Sabah kena bayar balik kepada persekutuan. Ini pemahaman saya melalui jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri di Kamar Khas tempoh hari. Tuan Yang di-Pertua, sekali lagi, saya cukup kecewa dengan perjalanan projek di Sabah. Ini bukan projek buat menara, ini bukan buat projek resort, ini projek air, keperluan asas. Sudahlah diumumkan sebagai bantuan, ingatkan kena bagilah, rupanya pinjaman. Disebutkan dilaksanakan paling lewat 8 bulan, sekali 2 tahun baru projek berjalan. Apa ni? Ini baru projek air, belum masuk lagi projek elektrik, jalan raya, sekolah daif, fasiliti kesihatan di Sabah. Berbuih-buih mulut bercakap dalam dewan ini, tapi balik-balik alasan yang sama sejak kena bagi bila projek Sabah lewat mula. Tahun lepas, 20% sahaja kerajaan negeri berjaya belanjakan projek yang diberikan pusat. Tahun ini masih lagi result yang sama kah? Saya pernah cakap benda ni, bila kerajaan Sarawak sudah tahu mereka akan dapat projek untuk dilaksanakan sendiri, apa yang kerajaan Sarawak lakukan? Diorang terus buka iklan pengambilan 300 jurutera dan pegawai berkaitan. Tapi Sabah, apa tindakan? Selepas saya suarakan tahun lalu, akhirnya baru-baru ini kerajaan Sabah mengiklankan pengambilan 32 jurutera, 5 arkitek dan 108 penolong jurutera. Jadi ada juga guna saya bising-bising dalam parlimen bahkan. Terima kasih. Saya mahu ulang balik ini kata-kata saya buat yang entah kali keberapa. Sabahan, kalau kita ketinggalan, kalau kita rasa kita ketinggalan, kita tidak boleh gunakan kelajuan yang sama untuk buat pembangunan. Kita tidak akan dapat bubut bagi orang ini. Saya ulang, kalau diorang berjalan sepatutnya kita berlari. Kalau diorang berlari, patutnya kita terbang sudah untuk kasih settle benda-benda yang tertinggal. Tuan Yang di-Pertua, pada tahun lepas sahaja, saya telah 2 kali menerima kunjungan daripada ketua-ketua kampung JKK daripada Kampung Tengkurus, Kampung Gendukut berkenaan empangan kecil Tengkurus. Lain lagi aduan dari pesawah-pesawah Kampung Tagudon, Kampung Dahabak dan kawasan Tomboilik yang sangat bergantung kepada empangan ini. Tahun lepas saja juga menyaksikan para pelajar dan kaki tangan asrama SK Tengkurus yang terpaksa bergantung kepada air hujan. SK ya, Sekolah Kebangsaan. Buat pengetahuan Tuan Yang di-Pertua, empangan kecil ini mereka sudah berkali-kali musnah akibat banjir. Dan setiap kali akibat empangan ini rosak, mereka akan bergotong royong untuk bina semula. Saya tidak rasa perkara ini adil kepada penduduk kampung untuk terus bergotong royong untuk membaiki satu kemudahan yang sepatutnya boleh diberikan oleh kerajaan, sedangkan kerajaan bertekad untuk menghapuskan kemiskinan.
Kota Belud adalah jelapang padi Sabah, tetapi harus juga diingat bahawa bukan kawasan Tempasuk saja yang menanam padi, tetapi mereka juga di Dun Kadamaian, Dun Usukan dan juga Dun Pintasan. Saya pohon untuk JPS melakukan penyelesaian once and for all kepada semua permasalahan ini, meliputi pengairan untuk penduduk kampung, sekolah dan penanaman padi. Tuan Yang di-Pertua, satu lagi masalah yang agak besar di hospital kerajaan sekarang ialah kekurangan doktor di seluruh negara. Di Kota Belud contohnya, berlaku peningkatan aduan oleh rakyat yang berpunca dari kekurangan pegawai perubatan di hospital. Masa menunggu terlalu lama di hospital Kota Belud telah banyak kali saya suarakan. Saya rasa saya faham kekangan dihadapi di pusat, tapi saya pohonlah, tolonglah, bukan sahaja isu sumber manusia, bangunan pun perlu ditambah kerana kami di kampung ini tiada pilihan selain dari mengharapkan fasiliti kesihatan kerajaan sahaja. Tuan Yang di-Pertua, saya ingin ungkit balik semula. Selain wajib mendalamkan Muara Abai, bila lagi mau mulakan projek-projek ini? Lampu jalan Bukit Kelawat, Politeknik Kota Belud dan Klinik Kesihatan Mantanani. Baru-baru ini pun 19 Januari 2025, berlaku lagi kemalangan melibatkan nyawa di Bukit Kelawat. Lampu jalan Bukit Kelawat ni kalau tidak penting, tak bagi kita berteriak begini. Kalau boleh buat pakai peruntukan pusat khidmat kan, tidak saya minta sama kamu. Politeknik pun bebui sudah mulut bercakap. Kalau tidak mau bagi, walaupun sudah pecah tanah, bagi tahu. Klinik Kesihatan Mantanani pun lulus, tapi belum lagi nampak starting dia. Bila lagi kerja-kerja awalan ini akan dimulakan? Beberapa lagi dalam list saya yang banyak kali juga saya sebut, seperti contoh Jalan Raya Kampung Pinolobuh, Mengkulat dan Podos. Satu lagi, jalan kampung yang sebenarnya telah saya kemukakan kepada KKDW sejak tahun 2023 lagi. Jalan Raya Kampung Tanjung Batu, tapi tidak pernah kena layan pun. Kadang-kadang bikin kecil hati juga. Hantar surat tidak kena layan. Kita minta bagus-bagus bah. Saya tahu kita tidak dapat layan semua permintaan di bawah ini, tetapi bolehkah kita melihat ada progres bah kepada permintaan-permintaan ini? Tuan Yang di-Pertua, orang Melayu ini terkenal dengan budi pekerti tinggi dan sopan santun. Kita ni Tuan Yang di-Pertua, kalau mau masuk rumah orang, bagi salam bah ketuk pintu. Kalau orang lain suruh minta izin, saya tidak kisah tu. I welcome everybody to Kota Belud. Tapi bolehkah kamu belajar berbahasa sikit ah? Bagi salam bah, kasih tahu sama orang yang kamu datang. Bulan lalu, pengerusi LKIM datang ke Kota Belud bagi bantuan lawat tapak projek. Tapi saya tahu ini semua melalui daripada media sosial beliau saja. Di Kota Belud ini kami ada pemimpin bah. Di Kota Belud ini ada wakil rakyat dia bah. Saya mau tanya bah, LKIM ni apa? Parti politik? Hanya pakatan saja yang kena panggil? Saya tidak kisahlah LKIM persekutuan kah, LKIM negeri kah, tidak langsung hormat, tidak langsung bah. Tengoklah muka kita bah. Padahal berhabis, saya yang berhabis bercakap dalam parlimen ini, suarakan isu-isu nelayan, pasal projek penempatan semula nelayan Kampung Bira-Biraan Kota Belud yang berapa tahun sudah tergendala. Tahun lepas, berapa puluh rumah terbakar di Kampung Kuala Abai, Kampung Buah Pandai. Apa? Dia orang tu bukan nelayan? Apa? Saya ni patung sajakah di kawasan? Kalau begini cara kita bekerja, kita tidak akan pergi mana-mana bah. Dan tolonglah jangan jadikan alasan PRN itu sebagai alasan untuk tidak jemput YB di kawasan itu ke program kamu. Tuan Yang di-Pertua, ini lagi soal selenggara jalan di Sabah. Saya tidak faham kenapa kita masih mahu kekalkan orang yang tidak pandai buat kerja. Balik-balik isu yang sama sejak di Sabah ini. Jalan berlubang, tampal-tampal, minggu depan lubang lagi balik. Sampai ada yang meninggal bah pasal lubang. Dan perkara ini bukannya berlaku di kampung, di KK, di bandar. Mana bah syarikat konsesi yang mengurus Jalan Raya Kota Belud ke Kota Kinabalu, Jalan Raya Kota Belud ke Kudat, Jalan Raya Kota Belud ke Ranau Bypass. Kerajaan sudah lantik syarikat kamu untuk selenggara, pantaulah. Kalau jalan sudah teruk, buatlah kerja kamu. JKR Sabah, jangan takut untuk hukum syarikat yang tidak buat kerja Syarikat menteri kah, syarikat TYT kah, syarikat kamu kah, kalau tidak perform, pecat dan ganti dengan yang baru. Jangan kasih bazir duit rakyat. My dear fellow Sabahan, sampai bila bah kita mau jadi negeri yang miskin? Sampai bila kita tiada air, jalan raya berlubang-lubang?
Sampai bila bak elektrik kita ni mati-mati? Sampai bila kita mau kasih salah Malaya saja? Sampai bila bak kita mau kasih salah orang lain untuk nasib kita? Kamu fikir Sarawak hari ini berjaya di orang hari ini dalam sekelip mata? Baru 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, kemarin? Tidak, bah. My fellow Sabahan, sampai bila kita jadi generasi yang mau tunggu gula-gula setiap kali pilihan raya? Sampai bila kita jadi generasi yang ada duit baru ada undi? Sampai bila kita dihidangkan dengan YB rasuah dan rakyat selama-lamanya miskin? Sampai bila lepas itu kita kasih salah orang lain atas nasib kita, kemunduran kita? My dear fellow Sabahan, kita ini mahal, bah. Kita ini ada harga diri, bah. Ask yourself this question. Are you gonna fight for Sabah, or are you gonna continue just watching Sabah getting destroyed? I choose to fight because this is my home. I choose to fight because saya sayang Sabah saya. Kita sayang wilayah kita. Mari anak muda, mari kita sama-sama buat perubahan. Mari bersama dengan saya. Mari kita bangunkan Sabah. Marilah kita jadi generasi Sabah yang bekerja. Mari kita jadi generasi yang berhabis bah untuk rakyat dia. Mari kita jadi wakil rakyat YB yang bekerja untuk Sabah. Mari kita jadi penjawat awam yang berhabis bah menjalankan amanah untuk orang Sabah kepada kamu. Dari pejabat daerah sampai JPS sampailah JKR Sabah. Apapun posisi kamu, apapun pangkat kamu, mari kita jadi generasi yang ubah landscape Sabah hari ini. Marilah kita jadi generasi baru yang bekerja untuk Sabah dan Sabahan. Ayo anak muda, mari kita jadi kerajaan Sabah yang bekerja untuk Sabah. Sekian, terima kasih. Yang Muhammad.